تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي
شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليه. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha yawma idzin yasurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati sekalian, saya membaca surah Al-Zalzalah ni tuan-tuan dan puan begini. Baru sebentar nanti kita selepas sembahyang subuh berjemaah dalam keluarga, alhamdulillah kita baca beberapa potong hadis. Hadis yang kita baca pagi ni antaranya ialah hadis itu menyebutkan kalau kita baca surah Al-Zalzalah seolah-olah kita membaca setengah daripada Al-Quran, 1/2 daripada Al-Quran. Membaca surah Qul Huwallahu Ahad, seolah-olah kita sudah membaca 1/3 daripada Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, seolah-olah kita sudah membaca 1/4 daripada Al-Quran. Jadi bila saya tengok tuan-tuan bertahu arti surah Al-Zalzalah ni, maknanya menggambarkan kita nanti hiruk pekuknya bila dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara punya hiruk pekuk tu digambarkan. Yauma idzin yasurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Manusia berselerak tuan-tuan, keluar daripada kubur masing-masing. Kiamat ini bertaburan tuan-tuan dan puan, bertaburan nak mencari tempat perlindungan mereka di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan berselerak dan saya berselerak. Semuanya akan dibangunkan. Daripada manusia yang pertama zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manusia semuanya dibangunkan berselerak masing-masing. Tuan-tuan cuba bayangkan anak kita berselerak entah di mana.
isteri kita berselerak entah di mana, yang menangis, yang melulung, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan yang berbagai-bagai, yang menongging, yang jatuh, macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, it is not a earthquake, it is not an earthquake. Saya tak tahu berapa juta kali lagi punya hebat daripada gegaran bumi atau earthquake dan sebagainya. Inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan. Dan kita nak bincang pada pagi ini tuan-tuan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Kita bincang pagi ini. Lebih kurang kita nak bincang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita buat tuan-tuan dan puan akan dihisap, ditunjuk di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tuan-tuan hiruk pikuk itu, ditunjuk di hadapan Allah kebaikan kita hingga sebesar zarah. Begitu juga dosa-dosa yang kita lakukan akan dipamerkan di hadapan Allah. Semua manusia nampak dosa-dosa kita tuan-tuan. No one is to be hiding. Tak ada orang yang akan menyorok tuan-tuan. Semuanya dibentangkan dosa-dosa mereka. Yang baik dibentangkan, yang buruk sebesar zarah akan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik akan diganjari, yang buruk tuan-tuan, yang dosa-dosa akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, namanya pun tuan-tuan dengar, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuan bayangkan Al-Quran itu punya roh Al-Quran, nada Al-Quran, intonasi Al-Quran, perkataan Al-Quran, bahasa Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan. Saya yang tak tahu bahasa Arab ni berbandingan ustaz lah. Tuan-tuan merasakan dentuman perkataan itu, pilihan-pilihan perkataan yang Allah yang pilih. Setiap perkataan tu Allah pilih. Iza zulzilatil ardu zilzalaha zal. Allah pilih tuan-tuan. Allah pilih perkataan itu. Allah pilih perkataan itu untuk menyedarkan kita, untuk mengetuk pintu hati kita. Kalau kita tak ketuk juga pintu hati, tak baca Al-Quran, tak baca Al-Zalzalah, tak baca Al-Kafirun, tak baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, apa nak jadilah kepada kita ni tuan-tuan. Jadi para penonton yang berbahagia sekalian, pagi ini kita nak bincang tentang persoalan dosa dan pahala. Banyak siri ni tuan-tuan, banyak siri ni persoalan dosa dan pahala. Dia tak habis pagi ini tuan-tuan dan puan. InsyaAllah bersama dengan kita ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas yang telah bersama dengan kita. Tuan-tuan ingat 3 minggu yang lalu, selama 2 minggu berturut-turut bersama dengan isteri tersayangnya, anak-anaknya 4 orang tuan-tuan, bersama-sama dengan kita untuk mencerita sedikit tentang cara-cara atau metod-metod yang mereka gunakan, terutamanya untuk didik anak-anak kesayangan mereka untuk menjadi pedoman kepada kita dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan maka dengan itu kita persembahkan kepada tuan-tuan yang Al-Fadhil Ustaz kita, dan kita tengok minggu lepas tuan-tuan dan puan nampaknya sokongan daripada teman-teman sangat hebat tentang apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Azri dengan viewers yang tinggi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi para penonton jangan lupa sekarang ni like and share tuan-tuan. Sekarang ni kita nak cerita dosa dan pahala. Dosa dan pahala tuan-tuan. Allah, dosa apa pagi ni tuan-tuan? Tak bangun subuh lagi. Dosa apa? Tak pergi bilik air lagi. Dosa apa? Tak ambil wuduk lagi. Dosa apa? Tak rukuk lagi. Dosa apa? Tak sujud lagi. Dosa apa? Tak angkat tangan mohon ampun kepada Allah lagi. Dosa apa? Tidak bertaubat lagi. Masya Allah tuan-tuan. Dosa apa? Masih tidur-tidur lagi pagi ini. Jam saya menunjukkan pukul 7:06 sekarang ni. 7:06 tuan-tuan dan puan. Takut-takut anak-anak kita atau diri kita sendiri masih dilamun mimpi pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Okay. InsyaAllah kita nak minta yang Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri memberikan muqaddimah kepada perbincangan kita pagi ini, persoalan dosa dan pahala. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala pada pagi ini kita sama-sama dapat berjumpa dengan Datuk sekali lagi, dengan semua penonton setia majlis yang dianjurkan oleh Yayasan As-Sabha. Yayasan Sabha, masya-Allah, ini merupakan satu nikmat agung, iaitu kita dapat ilmu setiap pagi sebelum kita sarapan pagi. Sarapan pagi wajib. Kalau yang puasa hari ni tak dapat nak makan. Tapi bila kita kata sarapan pagi wajib, maka sarapan rohani juga wajib. Sebab kalau kita kata dengan sarapan kita boleh kuat, bertenaga, maka tanpa sarapan rohani kita tak akan jadi seorang manusia yang memberi manfaat. Takut-takut kita jadi, orang kata, bangkai yang bernyawa.
Jadi Allah. bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Pagi ni kita pun tak pernah minta Datuk buat. Mana ada orang suruh Datuk buatlah program, tak. Tapi Allah bagi kita tanpa kita minta. Inilah rezeki-rezeki yang Allah kata takkan kamu boleh hitung dan kira daripada Allah SWT. Allah. Dan bersyukur kita sebab kita ada seorang Nabi, Rasulullah, yang merupakan orang yang paling sayang pada umat dia. Bahkan kecintaan Nabi itu telah digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Nabi telah mendoakan supaya Allah ampunkan dosa-dosa Sayyidatina Aisyah. Sehingga Sayyidatina Aisyah seronok, rasa gembira. Dan Nabi tanya pada Sayyidatina Aisyah, adakah kamu gembira? Sayyidatina Aisyah kata, ya, aku gembira. Jadi begitulah kemudian Rasulullah merespon atas kegembiraan Nabi tadi. Nabi kata, begitulah aku setiap hari mendoakan keampunan daripada Allah kepada umat-umatku. Maknanya bila kita sebut umat daripada zaman Rasulullah sampailah penutup akhir zaman ini, nama-nama kita semua telah pun disebut secara tak langsung oleh Nabi. Dosa-dosa kita ini secara tidak langsung telah dimintakan oleh Nabi untuk Allah ampunkan. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Inilah bukti kecintaan Nabi yang mahu sangat kita ini terlepas daripada dosa. Kerana dosa itu, kalau kita katakan ibarat kain putih, ibarat titik-titik hitam. Ini ada disebutkan dalam sebuah hadis yang maksud dia, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, maka terjadilah satu bintik hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan berusaha membuangnya, bintik hitam tersebut, maka akan selamatlah hatinya. Maknanya akan hilanglah bintik hitam tersebut. Kalau dosanya bertambah, maka hatinya akan semakin terkunci. Dan akhirnya yang paling kita takut, yang paling Nabi takut berlaku kepada umatnya ialah apabila terjadinya realiti dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang Allah sebutkan, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka diseksa. Bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi maknanya dosa-dosa ini kita tidak boleh menganggap kecil, tidak boleh memandang dia suatu benda yang remeh, sebab yang kecil sebesar atom, walaupun dia baik, Allah akan nilai. Yang dosa yang kecil sebesar atom juga, walaupun dia kecil, Allah tetap akan nilai. Dan inilah yang kita selalu kena faham dalam kita hidup ini. Marilah kita menganggap dosa itu dia adalah satu benda yang bencana yang besar. Kalau kita buta mata kita, kita tak akan nampak jalan kat dunia. Kita akan teraba-raba, terlanggar tunggul dan sebagainya. Bayangkan kalau hati kita buta, kita akan langgar Allah dan Rasul. Kita akan langgar syariat Allah. Kita akan langgar segala peraturan ketaatan-ketaatan yang Allah tetapkan. Bayangkan manusia macam mana kalau hatinya buta ini, hidupnya sebenarnya bukan saja menjejaskan diri dia, membahayakan diri dia, paling bahaya dia akan membahayakan orang lain juga. Jadi sebagai mukadimah, marilah sama-sama kita merenung, kita istighfar banyak-banyak pagi ini. Kita minta Allah bukakan futuhat hati kita untuk memahami tentang perkara yang paling dicemaskan oleh seluruh para Nabi dan Rasul ini dan patut menjadi bahan fikir kita setiap hari. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya, introduction yang agak ringkas tetapi menyeluruh tuan-tuan dan puan. Ini yang saya tengok, ini yang saya kata tabik. I take my hat, kata orang putih tuan-tuan. Angkat topi lah kepada teman-teman asatizah, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah ni. Dibagikan kesempatan tuan-tuan dan puan, tak ada ustazah dan ustaz dan ustazah, asatizah kita, doktor, profesor ke yang telah bersama dengan saya sejak 1 tahun 8 bulan dah sekarang ni tuan-tuan. Tak ada. Tak ada yang merapu-rapu, tak ada yang menjawab di luar konteks, tak ada tuan-tuan dan puan ya. Kalau dikatakan soalan itu mengenai itu, itulah dia punya parameters, itulah tuan-tuan dan puan. Ini satu disiplin tuan-tuan. Ini disiplin, minta maaf saya sebutkan. Saya pun belajar tuan-tuan, saya belajar, ustaz pun belajar. Tapi disiplin ustaz ni agaknya melebihi jauh daripada disiplin saya. Dari segi ilmu dan sebagainya. Saya belajar, minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Saya belajar tinggi, saya ada PhD tuan-tuan dan puan. Tapi disiplin barat ni dia punya akhlak, dari akhlak, disiplin tidak disertai akhlak. Jadi macam ustaz belajar di Jordan, isterinya belajar di Jordan, teman-temannya belajar di Jordan, dengan masyayikh, syekh-syekh yang besar tuan-tuan dan puan, mendisiplinkan diri mereka. Sebab itu tuan-tuan tengok dia punya mukadimah tadi. Sweet, short and sweet, short and sweet. And yet
It covers almost everything. The one that we are going to discuss. Apa dia? Tuan-tuan, dosa dan pahala. Ustaz, saya nak mendahului dulu Ustaz. Kita nak bincang ni, saya nak mendahului dulu. Saya nak mendahului zikir penghapus dosa besar. Tadi tuan-tuan lepas sembahyang habis saya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tuan-tuan sebut? Tuan Imam sebut apa? Tuan-tuan disambut oleh makmum apa? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa dia? Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu wahai Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha hidup lagi sentiasa mengurus makhluknya. Aku bertaubat kepadanya wahai Allah. Ya Allah, tuan-tuan, kita bertaubat tuan-tuan. Bayang tuan-tuan, kalau ada di antara kita pagi ni tuan-tuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang nak mati macam saya ni, tak menyebut pagi-pagi ni Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dalam kesempatan yang ada ni, masih boleh bercakap, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh pandang isteri, masih boleh berseronok dengan isteri, tapi mulut kita pagi ni tak sebut Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tuan-tuan dan puan, Ustaz cuba ulas sikit Ustaz. Kita sebut ni. Habis mana-mana pun tuan-tuan, mana-mana masjid. Saya pergi ke overseas mana-mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ustaz, ini saya melompat Ustaz. Sebenarnya perisan-perisan dosa besar, dosa kecil belum kita bincang lagi. Tapi saya dah melompat pergi kepada taubat dan sebagainya. Nah, apa signifikannya? Habis saja kita sembahyang, kiri dan kanan bagi salam, kanan dan kiri bagi salam, terus mulut kita almost automatic, automatic, everyone, every Muslim in the world, tuan-tuan, akan menyebutkan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa signifikannya menyebut apa yang dikatakan sebagai zikir penghapus dosa itu Ustaz? Sila Ustaz. Baiklah, di Malaysia ini, kita di Nusantara, secara umum Malaysia ini dalam Nusantara, kita terkenal dengan pegangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi maknanya mazhab Syafi'i ini, dia punya big boss dia adalah Imam Syafi'i. Kalau kita tengok dalam kitab Imam Syafi'i, memang Imam Syafi'i ada menyebutkan, apabila kita selesai solat, maka hendaklah kita beristighfar. Paling kurang kita buat 3 kali. Tapi persoalannya, apa kaitan istighfar itu selepas kita solat? Kalau kita tengok, solat yang kita lakukan tu bukan kita buat kerja tak elok. Kan? Solat ni satu benda yang sangat mulia lah. Kalau ibadah tu tidak ada dengan kalau satu ibadah tu tak ada solat, ibadat tak ada tiang. Amalan-amalan yang lain semua reject, kena tolak. Jadi nak cerita power tak powernya solat ni. Tapi yang peliknya, lepas kita bagi salam, suruh istighfar. Ada orang istighfar 3 kali, ada yang tak puas hati 7 kali, ada yang tak puas hati lagi 10 kali. Itu terpulang. Tapi paling kurang, minimum 3 kali. Persoalannya, kenapa kita disuruh istighfar? Di sinilah hikmah yang diselongkar oleh para ulama. Antaranya adalah kerana bila kita melakukan kebaikan, pasti orang akan melihat kita, ni buat benda baik. Itu yang kita tahu. Dan bahkan kita pun kadang-kadang bila kita buat baik, kita akan rasa Alhamdulillah buat baik. Tapi di sini, Allah nak mengajar kita. Allah nak mengajar kita apa? Kalau kita buat baik, kita kena rasa kita tak buat baik. Jadi waktu kita semayang, bayangkan kita dah buat perkara yang benda tak logik. Contohnya kita mencuri dan semayang. Kita mendahului rukun. Sebagai contoh, imam tak buat lagi, kita dah buat. Ataupun kita punya bacaan banyak yang salah. Ataupun kita punya rukun 13 tadi ada banyak yang compang-camping, yang lumpuh, yang cacat sebagainya. Itu benda-benda fizikal. Tapi macam mana kalau dalam solat kita, dalam hati kita ada riak, ada ujub. Dalam waktu solat tadi kita teringat barang-barang yang selama ni kita memang tak boleh ingat, tak boleh lupa. Sebab tu orang kata kalau nak cari barang yang hilang, jangan tanya Tok Bomo. Tanya orang yang solat, insya-Allah dia boleh detect kat mana barang tu hilang. Jadi maknanya, waktu kita bersemayang, kita seakan-akan tak bersemayang. Macam orang kata, bayangkan kalau kita dipanggil oleh Raja. Agung panggil lah kata, nak bagi kita kalau dah ada gelaran, kita akan naik lagi gelaran. Atau kalau kosong, dia nak bagi Datuk atau Datuk Seri. Bayangkan tengah kita jumpa dengan Raja, kita boleh sembang-sembang, tengok handphone, kita boleh main PUBG kat handphone, kita boleh WhatsApp.
Rasa-rasa raja tengok kita macam mana? Dia tengok kita kecil je. Dia tengok orang ni aku dah jemput kan, buat macam ni rumah dia pula kan. Jadi kat situ tak pasal-pasal, kita kena halau. Kalau tak pasal-pasal lagi mungkin kena pancung. Sebab kita kurang adab dengan raja. Bayangkan ketika kita solat, kita bukan berjumpa raja. Tapi kita berjumpa dengan raja segala raja. Maharaja segala raja. Raja yang ada di dunia, di bumi dan di langit. Begitulah bila kita masuk dalam solat ni, kita ada dia punya adab sopan yang sangat-sangat teliti Allah jaga. Bahkan adab ini diajar oleh para ulama bukan bermula ketika kita solat. Sebelum kita solat. Sebab tu kita tengok orang soleh zaman dulu, kalau dia solat, dia tak ada azan baru dia pergi. Saya pernah pergi Karachi Datuk, kan, saya tengok, Masya Allah, Karachi satu negara Islam, tapi saya terkejut. Ada juga ramai orang semayang, orang dah angkat takbir, imam dah angkat takbir, dia mencicit lagi. Kan? Kita tak tahu macam mana cara dia ambil wuduk macam mana, lepas tu dia punya pergerakan macam mana, tapi memang pergerakan tu macam tak comel lah orang kata. Kan? Berbanding dengan orang yang dah bersiap sedia, 5 minit, 10 minit, 15 minit. Sebab tu saya tengok orang soleh zaman dulu, dia ada amalan sebelum solat. Antaranya apa dia? Selawat. Kalau kita tengok ada selawat Syed Ahmad Badawi, seorang wali Allah yang terkenal, yang dia punya makam dia di Mesir, di Tonto, kan? Dia ada satu selawat yang mana selawat tu sangat menikam kalbu kita untuk mencairkan hati kita yang keras, yang banyak yang ingat dunia ni, untuk dihapuskan cinta-cinta tu sebab kita nak berhadapan dengan cinta agung. Jadi maknanya adab ini sangat proper, dibuat oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan oleh ulama-ulama seterusnya. Jadi bila itu tidak kita lalui, adakah itu dianggap dosa atau pahala? Kalau bagi orang-orang beriman, orang soleh, itu dosa. Sebab dia tak ada preparation nak jumpa raja segala raja. Macam kita dijemput oleh sultan atau agung, tak buat preparation. Pergi jumpa pakai apa? T-shirt pagoda, melampau. Kan? Pakai baju sukan, melampau. Kan? Kita nak jumpa pun kena tengok songkoknya macam mana, baju Melayunya macam mana, sampingnya macam mana. Bahkan ikat samping pun ada cara. Nak jalan pun ada cara. Itu dikatakan disiplin nak berjumpa dengan raja dunia. Bayangkan disiplin kita nak berjumpa raja segala raja. Persiapan yang nak dibuat tentulah lebih banyak. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu diceritakan waktu dia ambil wuduk, lagi dia dah menangis sampai basah janggut dia. Menangis sebab apa? Bila ditanya oleh sahabat, kenapa kau menangis wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar bertanya balik dengan orang-orang yang bertanya, adakah kamu tahu dengan siapa kita nak berjumpa? Maknanya preparation itu dibuat awal. Ditanamkan, dicuba paksa hati dia untuk merasakan kehaibatan, keagungan, kebesaran Allah, supaya nanti waktu dia masuk dalam alam pertemuan seorang hamba dengan Khalik, raja segala raja itu, akan berlaku adab yang sungguh halus dan seni. Jadi ini yang sekarang ni tak ada pada kita. Jadi sebagai orang kata apa, keselamatan yang orang kata berpanjangan, maka para ulama macam Imam Syafi'i pun menetapkan kenalah beristighfar 3 kali paling kurang selepas solat. Itu satu benda yang untuk menyelamatkan kita. Bayangkan Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marrah. Nabi kata, wahai manusia, hendaklah kamu bertaubat kepada Tuhan kamu kerana aku. Nabi kata, maka sesungguhnya aku ni bertaubat kepada Tuhanku setiap hari sebanyak 100 kali. Kalau kita bayangkan seorang yang maksum, Nabi adalah orang paling mulia, bukan orang, makhluk paling mulia. Kalau kita kata orang, mungkin kita bariskan dengan level-level manusia. Tapi kita katakan Rasulullah ni makhluk paling mulia. Tak ada makhluk yang paling mulia melainkan Rasulullah SAW. Baginda yang maksum ini 100 kali. Macam tak logik 100 kali dalam maksum, tak ada dosa, terpilih dari berdosa 100 kali. Apa maksud him Nabi kat sini? Kalau kita mungkin bukan 100 kali. Mungkin 100,000 kali. Sebab kita setiap turun naik nafas kita bergelumang dengan dosa. Bahkan yang paling kelakar sekali, dalam solat kita melakukan dosa-dosa maknawi yang kita tak nampak. Jadi signifikan terhadap istighfar tadi, memang logiklah kita kena istighfar sebab kita khawatir dalam kita melakukan ketaatan ada kederhakaan yang tidak kita perasan. Wallahu a'lam bishawab, Datuk. Masya-Allah. Saya nak pergi perkataan yang akhir Ustaz tadi. Kenapa kita beristighfar? Sebab dalam kita melakukan hal-hal yang berunsur ketaatan, maka terdapat tuan-tuan puan kedurjanaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, kita nampaknya sembahyang. Tapi dalam sembahyang itu tuan-tuan kedurjanaan berlaku. Tuan-tuan ingat nanti, nampaknya tunggang tonggek, physically nampak tunggang tonggek.
tetapi manusianya tidak di situ, rohnya tidak di situ, hatinya tidak di situ. Tuan-tuan, ini perkara-perkara yang Ustaz kata tadi, elok, memang elok. Dalam mazhab Syafi'i ini di Nusantara ini, kebanyakan kita lihat tuan-tuan dan puan ya, habis saja kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masya-Allah. Ustaz, yang berikutnya Ustaz ya, kita nak tentang masih surah Al-Zalzalah lagi Ustaz ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benda yang kita lakukan, yang kebaikan kita lakukan akan dihisap sebesar zarah. It is going to be reduced to the size of atom. Size of atom, tuan-tuan. Atom ni tak nampak dengan mata kasar. You need to have a good microscope untuk melihat atom-atom ni, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, sebahagian daripadanya, tuan-tuan ya, virus COVID-19 pun sebesar atom, tuan-tuan dan puan. Maybe it is smaller than atom. Sebab itu kita tak tahu, tuan-tuan. Delta ni dikatakan airborne. Delta ni, tuan-tuan, variant Delta COVID-19 ni airborne. Tuan-tuan, dia di angkasa, dia di awang-awang, tuan-tuan ya. Jadi sebab itu saya nak pergi kepada tadi amal-amal yang amal yang baik diganjari dan direducekan ganjarannya sebesar zarah. Maknanya tuan-tuan, saya tak tahu nak mengatakan ini expression dalam Al-Quran yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan-amalan yang buruk yang menyebabkan dosa pun tuan-tuan akan dihisap hingga sebesar zarah. Jadi tuan-tuan dan puan, di mana nak lari? Soalannya di mana nak lari, tuan-tuan? Di mana lari? Tangan kita ni, mana nak lari ni? Mata kita, hidung kita, tuan-tuan. Lidah kita, jari kita, kaki kita, seluruhnya, tuan-tuan. Nak lari di mana? Dan semuanya menjadi saksi, tuan-tuan. Tangan jadi saksi, aku yang ambil. Mata kata, aku yang lihat. Aku tengok, 3-4 kali aku tengok. 3-4 kali aku tengok, tuan-tuan dan puan. Jadi, Ustaz, cuba Ustaz ulas sikit ni. Cantik ni. Surah Al-Zalzalah. Dan daripada kecil-kecil saya tu, bila mendengar Ustaz-Ustaz bersyarah, imam-imam bersyarah, tuan-tuan dan puan, inilah ayat yang disebut kepada kita. You know, daripada saya kecil sampai saya bermuda, sampai dewasa, sampai dah tua bangka ni, tuan-tuan dan puan, biasanya Ustaz mengulang-ulang. Hasan, kebaikan akan dihisap sehingga sebesar zarah. Keburukan kau juga akan dihisap sebesar zarah. Apa arti je dalam kehidupan kita, Ustaz? Sila, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, surah Zalzalah ni adalah salah satu surah yang Allah turunkan yang dikatakan surah Madaniyah. Dia ada 8 ayat. Dan surah tu tak panjang, pendek. Tapi dia punya power dia, kalau orang amal macam Datuk cerita tadilah. Dia punya amalan itu ada nisbah dengan Quran yang 30 juz yang susah kita nak baca tu. Tapi bila kita sebut Zalzalah yang bermaksud goncangan ni, dari satu sudut yang lain, dengan ayat yang terakhir itu dia menceritakan tentang dosa dan pahala yang sekecil-kecil itu akan dinilai. Kita boleh kaitkan bahawa Allah sebenarnya bukan nak bagi tahu dengan kita yang sekarang, lalu kita duduk sekarang ni, bukan nak bagi tahu kiamat dah dekat, besok lusa kena standby. Itu satu maksud. Tapi sekarang Allah nak menggegar, menggoncang hati-hati orang-orang mukmin. Sebab tu kita tengok dalam sejarah, hati orang mukmin ni salah satu ciri-ciri orang yang tak suka dengan dosa ni. Dia punya hati ibarat dia duduk dekat laut yang tak pernah tenang daripada gelora dan gelombang. Berkocak-kocak hati dia dengan Allah. Seolah-olah macam digegar, digoncang. Itu adalah salah satu daripada ciri hati orang mukmin. Dia tak boleh duduk relax, tak boleh duduk tenang. Dia tahu kejap lagi bila-bila mati nak datang. Jadi dia tak ada preparation. Bukan dia tak buat preparation. Bukan dia tak buat kebaikan, dia buat. Tapi hati dia menolak. Hati dia kata akan tak cukup. Sikit. Jadi Allah nak menggoncang hati-hati manusia ni, yang mana manusia ni namanya pun insan. Daripada perkataan nasia, lupa. Jadi manusia ni dia punya sifat dia ni suka, orang kata pelupa. Sebab tu bila kita cerita pasal pelupa ni sebenarnya dalam pembahagian kategori membahaskan tentang dosa pahala ni, dia ada dibagikan kepada 4 kategori. Itu nantilah kita ceritakan. Kalau ditanya nanti kan 4 kategori. Cuma nak ceritakan kat sini, memang manusia ni bila sebut insan, dia suka lupa. Bahkan lupa ni satu benda yang tak boleh lari daripada diri dia. Sampai dia boleh jatuh kepada
abai, cuai dan lalai. Itu yang saya sebut tadi, ada beberapa peringkat. Jadi nak ceritakan sini sebabkan manusia terlupa, Allah nak goncang hati kita, Allah bagi tahu kita. Kita kan orang manusia kan, memang kalau kita tengok standard, ini kalau langgar lampu hijau, dia punya dosa dengan polis dia kena bayar berapa saman. Kalau parking tempat salah, kita boleh tengok berapa kadar-kadar kat situ kita akan langgar mengikut kita rasa benda tu besar ke kecil. Kalau yang melanggar tu jerung contohnya, mungkin dia rasa saman 10,000 tak ada berapa, dia langgar. Kalau orang yang langgar tu biasa-biasa, mungkin bagi dia 1,000 tu besar. Jadi maknanya orang tu melihat bahawa dosa kecil besar dia bergantung kepada balasan. Tapi di sini Allah nak didik pada kita, Allah bagi tahu awal-awal kat manusia yang berlupa ni. Allah kata besar walaupun sebesar darah. Darah yang macam Datuk kata tadi tak boleh kita nampak dengan mata kepala biasa. Maknanya memang orang, kalau kita hidup sekarang ni, kita kata dia buat dosa tak? Tak buat dosa. Sebab tak nampak. Maknanya benda tu kita boleh katakan benda yang gaib, tak nampak. Boleh kita katakan juga benda maknawi. Contoh macam sekarang, orang nampak orang semayang, dia buat baik ke buat jahat? Buat baik. Inilah menantu terbaik. Tapi dalam dia ada dengki, ada sombong, ada riya, ada ujub, ada takbur, ada dendam, ada tamak. Berselirat macam sifat-sifat syaitan dan kebinatangan dalam hati dia. Tapi dia punya angkat takbir mengalahkan imam besar macam negara. Jadi kat sini orang kata, inilah calon menantu saya yang terbaik. Tapi bila akad nikah berapa minggu lepas kahwin, rupanya dia bukan menantu. Dia menan hantu. Sebab apa? Dia telah melakukan dosa-dosa yang bapa mertua dia tak nampak. Yang dikatakan tadi zarrah, tak nampak. Jadi sebab tu Allah mengajar hamba-hambanya ini supaya berlatih merasa dosa itu bukan besar kecil. Tapi melatih goncang perasaan dan hati kita bahawa yang kamu lakukan dosa itu pada siapa. Kalau dia kecil sekalipun, tapi dosa itu pada siapa kita lakukan? Kita lakukan kepada Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha agung. Dia bukan agung, maha agung. Jadi maknanya Allah nak mengajak kita, bukan kita tengok dosa ni kecil. Kita buat tak apa, Allah ampun. Allah tu maha pengampun. Maha pengampun. Kita buat tak apa, nanti Allah boleh ampun dengan kita. Dosa ni besar, buat sekali cukup lah. At least kita ada pengalaman. Ini semua dipanggil talbisu iblis. Bisikan-bisikan syaitan, perangkap-perangkap syaitan untuk terus menghancurkan kita. Jadi akhirnya bila kita memandang begitu, itu yang akhirnya kita akan tertipu dek syaitan, kita akan masuk perangkapnya. Tapi kalau kita nak buat dosa tu, Allah ajar daripada awal lagi, dosa ni jangan yang main-main, kecil besar darah pun aku kira. Kebaikan tu pula jangan pandang kecil, walaupun angkat sampah kat jalan, dia tetap aku kira boleh jadi sebab untuk masuk syurga. Jadi Allah nak latih kepada kita ialah akhirnya kita akan merasa kita melakukan ketaatan lillahi ta'ala. Kita meninggalkan kemungkaran lillahi ta'ala. Yang itu akan membuahkan sifat-sifat ikhlas, dan moga-moga dengan sebab itu Allah akan masukkan kita dalam barisan hamba-hambanya yang disebut sebagai mukhlisin ataupun mukhlasin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah tuan-tuan. Mukhlisin atau mukhlasin tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Itu dia tuan-tuan. Itu dia ulasan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri mengenai فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah. Tuan-tuan dan puan, ya. Pagi ni tuan-tuan dan puan, Masya Allah, bila kita cerita dengan dosa dan pahala dia tuan-tuan dan puan, ya, saya rasalah ada rasa satu rejuvenation, resuscitation tuan-tuan. Nampak macam baru dalam hidup ni. Pasal kita dah tahu dah. Bila Ustaz terangkan dosa pahala, selama ni Ustaz, kita dah kahwin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tak pernah agaknya duduk dalam 10 minit, 15 minit, suami isteri dan anak-anak cerita macam kita cerita ni. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya. Saya tak tanya para suami, nak tanya para isteri, nak tanya anak-anak, pemuda-pemuda yang bersama kita pada pagi ni. Keluarga mana yang bercerita selama 15 minit, sama ada ayah, sama ada abang yang sulung, sama ada mama, sama ada kakak yang sulung, bercerita macam kita cerita ni. Setidak-tidaknya bercerita mengenai surah Al-Zalzalah. Sekurang-kurangnya bercerita tentang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa tuan-tuan? Kalau tak ada maknanya, kalau tak ada, kita serah bulat-bulat kepada anak kita. Daripada kecil sampai dia pergi sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, tak dengar cerita mengenai dosa dan pahala tuan-tuan.
Dia tak pergi masjid, dia tak pergi surau, tak duduk majlis ilmu, tak baca buku. Tuan-tuan tengok, cuba tuan-tuan masuk bilik anak kita. Masuk bilik anak kita sekarang tuan-tuan. Dan masuk bilik kita. Cari buku-buku yang ada kepada dia. Cari buku-buku tuan-tuan. Buku yang mana yang cerita kebesaran Allah. Tuan-tuan bagi tahu saya. Buku yang mana cerita kebesaran Allah. Bilik anak kita ni, bilik anak kita. Tuan-tuan ada bilik anak 5 orang anak tuan-tuan. Ustaz ada 4 orang anak tuan-tuan dan puan. Cuba masuk bilik dia. Bilik yang mana ada buku-buku, kitab-kitab yang bercerita mengenai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tengok pula bilik mak dan ayah. Apa ada bilik mak dan ayah? Mungkin tuan-tuan dia punya dressing, bilik dressing dia punya table dressing dia penuh dengan alat-alat makeup dia. Baguslah tuan-tuan, makeup untuk suami dan sebagainya. Bagus. Saya syorkan tuan-tuan kena makeup. Berdepan dengan suami kena makeup. Kalau berdepan dengan orang lain, suami orang tak perlulah tuan-tuan dapat. Tuan-tuan akan pakai tudung dan sebagainya, tak perlu. Tapi bagus alhamdulillah. Tapi itu makeup diri, Tak mancung dimancungkan, alis tak lentik dilentikkan. Semuanya itu makeup tuan-tuan dapat. Tapi macam mana makeup iman kita tuan-tuan? Macam mana makeup iman kita? Are you doing the iman, the makeup for your iman? Are you beautifying your iman? Are you making your iman, more beauty and more beautiful and more beautiful? Inilah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Balik tadi tuan-tuan ni, pergi bilik anak nak cari kitab tak ada. Bilik sendiri nak cari kitab-kitab, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Basic Al-Quran tidak ada. Yang ada kitab Yasin. Di sana terpencil-pencil tuan-tuan buku Yasin. Itu yang ada. Yasin is only one surah daripada 114 surah. Macam mana yang 113 surah yang lain? Okey. Paling tidaknya tuan-tuan ada kitab, ada buku Al-Quran yang ada translation. Yang mana Quran yang ada translation. Sekarang ni tuan-tuan jilid cantik-cantik. Tuan-tuan dia orang jilid dia orang dicetak di Indonesia punya lah cantik tuan-tuan. Tuan-tuan nak kertas yang macam mana? Kertas yang nipis ada, kertas yang tebal ada, berkala-kala tuan-tuan. Dengan makna-maknanya sekali tuan-tuan, masya-Allah. Nama Allah tu dibesarkannya, nama Allah dimerahkannya, tempat berhentinya di mana, ibtidaknya mana, wakafnya di mana. Allah tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada dalam rumah kita buku-buku dan kitab-kitab ini, macam mana kita nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan dan puan, setidak-tidaknya ada kitab mengenai tauhid, ada buku mengenai tauhid. Ada buku mengenai rukun iman, ada buku mengenai rukun Islam. Tidak-tidaknya ada buku, tuan-tuan. Ada buku dalam bilik kita, bilik anak kita, bilik kita. Mengenai tuan-tuan, syariat, mengenai amal ibadat. Mengenai amal ibadat. Sekurang-kurangnya ada satu buku mengenai akhlak. Akhlak. Tapi kalau tak ada tu nak rujuk di mana, tuan-tuan? Nak rujuk di mana? Saya yakin tuan-tuan, minta maaf, saya minta maaf ni. Saya cakap ni bukan dengan tuan-tuan para penonton, tapi general ke semua termasuk diri saya. I am addressing my own self, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada isteri yang bagi tahu saya, ialah sejak 35-40 tahun dulu Ustaz bagi tahu saya. Yang ditahunya suaminya beli semua dah. Barang dapur dah beli, magazine dah beli, surat khabar dah beli. Tapi suami saya, kita dah kahwin 32 tahun. Yang saya ingat-ingat tak pernah beli Quran seumur hidupnya. Tak pernah beli Quran seumur hidupnya. Tuan-tuan, Ustaz, saya harap Ustaz, dalam suasana ini Ustaz, macam mana persekitaran dia. Saya cerita ni tentang dia punya ekosistem. Persekitaran kita ni. Tak masuk lagi kawan-kawan, itu kemudian. Tak masuk lagi kawan-kawan. Tak masuk lagi jumpa alim. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan apa? Satu hadis Nabi Muhammad SAW, sikit Ustaz. Satu hadis Nabi Muhammad SAW. Dia kata, minimum kamu nak buat pahala. Minimumnya, punya mudah kamu nak buat pahala. Kalau kamu berada di Mekah, melihat Kaabah itu al-pahala. An-nazar minal Kaabah atau ibadah. Melihat Kaabah itu pahala. Kalau kamu balik, tuan-tuan, Kaabah tak ada dekat rumah. Melihat mashab, melihat, tak buka lagi. Melihat mashab Al-Quran itu pahala. Apalagi dekat rumah. Melihat wajah ibu dan ayah itu pahala. Apalagi kata hadis tuan. Melihat laut tuan. Ya Allah, adalah tamsil ibaratnya. Melihat laut itu pahala. Apalagi yang terakhir, melihat wajah orang-orang alim itu pahala. Allah tuan-tuan. Berapa orang anak kita jumpa orang alim?
Berapa orang diri yang ada ni berjumpa orang alim. Melihat wajah orang alim. Seronok tengok tuan-tuan. Seronok tengok muka-muka orang alim ni. Ustaz, cuba Ustaz ulas sikit tentang ekosistem persekitaran kita ni. Untuk kita menentukan insya-Allah dosa digugurkan dan pahala dipertingkatkan dalam hidup kita. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut tentang ekosistem ni Datuk, dia soalan canggih Datuk sebenarnya. Kan, tapi nak buat macam mana? Sebab Imam Ghazali sendiri ada menyebutkan perihal tentang ekosistem ataupun bi'ah lah kita panggil. Persekitaran, environment kita, apa yang ada sekeliling kita. Rupa-rupanya Imam Ghazali yang kita katakan sebagai Hujjatul Islam, yang terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin ni, sangat-sangat terperinci dia punya kajian dalam nak membawa manusia ni kepada Tuhan. Soal environment, soal ekosistem tu sangat perlu dititik beratkan. Sebab boleh dikatakan persentage pengaruhnya seorang manusia untuk berubah menjadi baik ataupun tak baik adalah sekeliling ekosistem. Jadi sebab tu kita tengok orang Arab zaman dulu untuk melahirkan orang-orang yang hebat, dia akan hantar ke tempat yang bagus. Macam Sayyidina Rasulullah SAW ketika kecil ni dihantar dengan Halimatus Sa'diyah untuk dia dapat menyusu di tempat yang baik dengan orang yang baik, dengan environment yang baik, supaya lidahnya boleh bercakap dengan bahasa Arab yang fusha, supaya badannya sihat dan kuat, supaya dia dapat environment yang asli yang tak tercemar dengan perkara-perkara yang boleh mencemarkan. Jadi ini rupanya dia ambil kira. Bahkan kalau kita tengok sejarah Nabi telah membuktikan kalau kita nak jadi orang baik, nak jadi orang hebat, kita kena hijrah. Kita kena hijrah. Tidak boleh tidak. Mana kita tengok dalam sejarah Nabi yang tak hijrah? Kita tengok Rasulullah SAW nak jadi hebat, di Mekah dah hebat, tapi bila pergi Madinah, jadi lagi hebat. Daripada di Mekah kena seksa, nak hilangkan seksaan tu pergi hijrah. Dia bukan lari, tapi hijrah. Membawa hati kepada Allah SWT. Membawa diri kepada Allah SWT. Dia tengok Nabi Ibrahim juga berhijrah daripada di Iraq pergi ke Palestin, kemudian daripada Palestin pergi ke Mekah dan sebagainya. Maknanya dia mencari tempat yang environment yang ataupun ekosistem yang sesuai untuk menentukan hala tuju mereka menjadi orang saleh ataupun tidak. Begitu juga kita tengok kaitannya ekosistem dalam pembentukan syakhsiah diri kita dan keluarga kita. Kita tengok Nabi selalu sarankan kepada kita yang nak meninggal, doa supaya Allah tempatkan kita di tempat yang mulia. Sebab itu ada dalam satu topik tentang bagaimanakah hukum meminta mati. Doa kita minta mati ni boleh tak? Sebenarnya tak boleh. Tapi dibolehkan dalam beberapa hal berdasarkan ibrah ataupun pengajaran daripada kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia berdoa minta Allah wafatkan dia atau meninggalkan dia dekat dengan sisi kekasihnya, iaitu Rasulullah SAW. Dan akhirnya doa tu terkabul. Maknanya kenapa kita kena minta meninggal tempat yang baik macam tu? Sebab kalau kat dunia, kita punya jiran kita pompang-pompang sana, lok-lak sini kan, gedebeh kan, kita akan rasa terseksa. Begitu juga kalau dalam kubur. Jadi maknanya dia ada kaitan antara yang alam di dunia dan alam akhirat. Memang Rasulullah dah bagi signal, perlunya kita berusaha, berjihad mencari ekosistem yang baik. Jadi tak mustahil lah kalau kita tengok Rasulullah macam mana dia nak bentuk satu bangsa yang dulunya dianggap jahiliah menjadi satu bangsa yang dapat gelaran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tu. Rasulullah hijrah, dikumpulkan sahabat-sahabat duduk dalam satu environment yang bersistem mengikut syariat dan sunnahnya. Sistem hidupnya, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem politiknya, semua sistem-sistem daripada kehidupan yang daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni disusun oleh Rasulullah di tempat yang mana Rasulullah ada otoriti penuh. Jadi maknanya itu sangat penting. Tetapi katalah kita sekarang ni, orang kata di saat-saat sekarang ni kita berada dalam satu kekangan, nak pindah mana? Duit pun tak ada. Zaman sekarang ni nak buat urusan properti pun susah, nak pergi tengok rumah yang bagus susah. Dah tengok rumah, nak tengok siapa jiran-jiran. Memang itu salah satu saranan. Adab-adab kita nak mencari rumah yang diberi garis panduan oleh para ulama. Tengok siapa jiran-jiran kita. Tengok kita punya musafah ataupun jarak kita dengan laungan azan. Boleh dengar ke tak? Itu semua penting. Jadi bila kita dalam saat-saat sekarang ni, kita tak boleh. Apa kita nak buat? Kita berbuat mengikut apa yang kita mampu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi sekarang kita ada keluarga. Kita ada anak-anak, kita ada isteri. Kita betulkan environment dalam rumah dulu. Jadi itu hikmahnya. Allah didik kita melalui proses
PKP ni, kita duduk rumah orang kata sampai dah berjanggut-janggut dah kita, kan? Tak tahu nak janggut panjang mana. Itu tujuannya untuk kita dilatih dan ditarbiah oleh Allah supaya membetulkan environment yang ada dalam kuasa otoriti penuh kita sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki. Jadi sebagai kita rijal qawwamuna 'ala nisa ni, Allah bagi kita peluang. Cerita koma nak jadi ketua kampung, nak jadi penghulu, nak jadi DO, nak jadi menteri besar, dalam rumah tangga pun kantoi terbarai. Syariat habis semua, lintang bukang. Jadi macam mana kau nak merintah dunia, nak merintah negara? Seolah-olah begitu. Allah didik kita, aku anfusakum wa ahlikum nara. Maknanya betulkan environment yang di bawah jajahan kuasa kita. InsyaAllah Allah akan buka lagi peluang yang lebih besar dan Allah akan rezekikan kita mendapat environment yang saleh dan salihah insyaAllah. Alhamdulillah. Tuan-tuan para penonton ya, kita akan teruskan lagi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Sementara tu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tolong lihat di skrin sekarang tuan-tuan dan puan dia. Tolong tuan-tuan, tolong. Ini pagi Khamis tuan-tuan berpuasa insya-Allah. Kita akan berbuka sekitar pukul 7.25, 7.30 pada petang ini tuan-tuan dan puan ya. Puasa sunat Khamis masih dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan dan puan. Masya-Allah, masya-Allah tuan-tuan ya. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan di skrin sekarang ni dipaparkan sijil wakaf tunai tuan-tuan. Sijil wakaf tunai. Bukan untuk Hasan Ali, bukan untuk yayasan, tetapi untuk pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang arkitek mengatakan perbelanjaannya antara 15 ke 20 juta ringgit tuan-tuan. 15 ke 20 juta ringgit. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau tidak ada PKP ni, kalau tidak ada lockdown ni, kita dah terkebelakang sebenarnya perancangan kita 2 bulan setengah terkebelakang. Kalau tidak tuan-tuan dan puan, mungkin cerocoknya piling yang pertama di Bukit Ceraka di tanah 3.2 ekar itu mungkin sudah bermula tuan-tuan dan puan. Tapi tak apa insya-Allah. Sebab kebanyakan pejabat-pejabat tutup. Kebanyakan pejabat-pejabat tutup tuan-tuan dan puan. Jadi kami tidak dapat urusan terutama pejabat-pejabat yang memerlukan komen-komen teknikal daripada benda yang kita nak lakukan tuan-tuan untuk pembinaan Anjung Husnul Khatimah. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan insya-Allah Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan, kekuatan kepada saya untuk meneruskan usaha ini dalam keadaan apa pun tuan-tuan, kita nak mati dalam Husnul Khatimah. Inilah universiti rakyat, inilah college universiti rakyat, inilah bengkel rakyat untuk tuan-tuan masuk dalam bengkel itu. Diproses kepala kita, diproses hati kita untuk kita mati dalam Husnul Khatimah. Itulah tugas utama yang akan dilakukan oleh Komplek Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Tuan-tuan yang bermakna bertikaian. Yang kedua tuan-tuan dan puan insya-Allah. Tuan-tuan yang kedua saya harap sangat tuan-tuan dan puan kita punya webinar yang kedua. Webinar yang pertama 26 bulan 6 yang lalu. Tuan-tuan, webinar ni maksudnya seminar online. Tuan-tuan di Singapura, duduk di Singapura, tak payah datang Kuala Lumpur. Di Brunei tak payah datang Kuala Lumpur. Online, pegang telefon saja. Di dapur kita berseminar, di bilik tidur kita berseminar, di ruang tetamu kita seminar. Di rumah kita tentang hidup-hidupkan bunga, siram-siram bunga, kita berseminar. Boleh tuan-tuan. Sebab kita menggunakan telefon masing-masing. Iaitu pada 28 hari bulan 8. Maknanya tuan-tuan, sebulan exactly, tinggal 30 hari lagi kita akan berseminar tuan-tuan. Kita punya limit hanya 500 orang saja, 500 orang. Yang berdaftar tuan-tuan, yang berdaftar akan dapat melihat, yang tidak berdaftar minta maaf tuan-tuan. Pasal tidak mendaftar ni kita tidak dapat melihatnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, percuma tuan-tuan, 3 jam setengah begitu tuan-tuan. 9.30 sampai pukul 12.30 mungkin sampai pukul 1. Saya bersama dengan Ustaz Nur Hizab namanya. Ustaz Nur Hizab ni tuan-tuan dan puan insya-Allah biasa dalam televisyen, biasa dalam radio tuan-tuan dan puan, biasa menyampaikan seminar-seminar di mana-mana juga di Malaysia ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan mempunyai pengetahuan yang agak mantap untuk bercerita mengenai tajuknya webinar yang kedua, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim, hari Sabtu 28 hari bulan 8, 9.30 pagi sampai 12.30 ataupun 1 tengah hari insya-Allah. Tuan-tuan dan puan free, percuma tuan-tuan, percuma. Seminar ini percuma tuan-tuan dan puan insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan, kita punya Telegram. Tolong tuan-tuan Telegram. Tuan-tuan cuba tengok yang semalam tu. Tuan-tuan Ustaz, saya nak ulang. Malam tadi saya ulang tuan-tuan. Ustaz nak ulang. Dalam Telegram tu tuan-tuan, tuan-tuan tengok hadis ayat Quran mula-mula, lepas tu hadis-hadis, lepas tu kata-kata ulama, lepas tu permata dalam Islam, lepas tu ada video-video dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada tuan-tuan, video pendek.
2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Itu aja video tuan-tuan. 2 minit, 3 minit, 4 minit. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, semalam punya pengisian dalam kita punya Telegram. Apa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad dalam Isra' dan Mi'raj, dalam Isra' dan Mi'raj, dia ditemani oleh Jibril alaihissalam. Sampai satu tempat tuan-tuan berjumpa dengan satu malaikat. Malaikat ni mempunyai tuan-tuan, tangan malaikat ni ada 1000. 1000 tangan. Tangan dia 1000 tuan-tuan. Selain daripada tangan ni tuan-tuan, selain daripada tangan, tiap-tiap jari tangan tu tumbuh lagi 1000 lagi tuan-tuan. 10 jari tuan-tuan, tiap satu jari 1000. Lepas tu tuan-tuan, anak-anak jari lagi, anak jari kecil lagi tuan-tuan. 1000 lagi, 1000 lagi, 1000 lagi, 1000 lagi, 1000 lagi. Guna apa yang begitu banyak ribu-ribu ni? Malaikat ini dititahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengira titik-titik hujan yang diturunkan ke dunia sejak daripada zaman Adam sampailah ke sekarang ni, sampai hari kiamat. Kalau hujan ada sampai hari kiamat, itulah yang dikira oleh malaikat. Malaikat bagi tahu kepada Jibril, bagi tahu kepada Nabi, aku kira semua titik hujan, dia kata. Yang turun di gunung, yang turun di bukit, yang turun di sawah, yang turun di laut, yang turun di tasik, yang turun di sungai, yang turun di Eropah, yang turun di Asia, yang turun di Amerika, yang turun di Australia, yang turun di Ampang, yang turun di Batu Cave, yang turun di mana-mana tuan-tuan dan puan. Aku dah kira, dia kata. Aku boleh kira. Ya Muhammad, aku boleh kira, dia kata. Tapi ada satu aku tak boleh kira. Masya Allah tuan-tuan. Ini melilih air mata kita mendengarnya. Ada satu aku tak boleh kira. Kata, apa dia? Ganjaran yang diberi oleh Allah kepada manusia yang mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ini tak boleh dikira tuan-tuan dan puan. Anak kita bangun tak pagi ni mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak mengucap itu tuan-tuan, kalau tak semayang, bila nak mengucap kalimat ini tuan-tuan? Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itulah pengisian yang ada dalam Telegram ni. Tuan-tuan boleh cek Telegram ni, ada yang saya sebut ni ada dalam Telegram. Semalam ini posting semalam. Hari-hari ada new posting tuan-tuan. Hari-hari ada new posting. Tuan-tuan pergilah, joinlah Telegram tuan-tuan, join. Inilah caranya untuk membina ekosistem yang disebut Ustaz tadi. Yang saya sebut tadi. Inilah ekosistemnya. Kalau tak ada ni tuan-tuan, ni lara kita lara. Tak ada peringatan, tak ada rujukan, tak ada orang bagi tahu, tak ada ayat-ayat yang dapat dibaca, tak ada artikel yang dapat dibaca, tak ada kita berujukkan untuk berbincang dengan anak isteri dan sebagainya. Tapi bila tuan-tuan masuk dalam Telegram, inilah dia punya sumbernya yang tuan-tuan boleh gunakan untuk berbincang dengan anak isteri, dengan sahabat-sahabat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, inilah agama, inilah persekitaran agama. Itu Telegram. Yang keempat tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan kita ni Ustaz di Yayasan Sabah ni kita ada satu unit tuan-tuan. Unit kita dah tubuhkan unit ni. Unit apa? Membantu keluarga-keluarga, namanya tuan-tuan Usrah Keluarga. Kita bantu dia. Tuan-tuan boleh hubungi saya terus. Saya terus tuan-tuan hubungi. Percuma tuan-tuan, percuma aja. Kita bantu. Macam mana caranya? Anak-anak yang nak didik agama susah sangat. Nak bangun pagi susah, nak suruh sembahyang susah, nak baca Quran susah, nak duduk majlis ilmu susah, musim tidak PKP, suruh pergi masjid susah, pergi surau susah. Rumah dengan surau masjid tuan-tuan berjalan kaki 6 minit je. 6 minit pun tak mampu nak pergi ke surau, tak mampu nak pergi masjid. Start motosikal, dia orang pergi Bukit Bintang. Start motosikal, dia orang pergi berpelesiran di mana-mana. Tepi tasik, tuan-tuan, tepi tasik, tepi sungai, pergi minum-minum, pergi makan-makan sampai pukul 2 pagi. Sebab ada restoran yang buka 24 jam. Ada kelab-kelab malam yang buka sampai pukul 4-5 pagi, tuan-tuan dan puan. Ini yang mereka lakukan, tuan-tuan. Jadi saya ingat, insya-Allah, tuan-tuan, saya harap sangat siapa yang ada masalah nak masukkan nilai agama, masalah nak menyuntik roh agama dalam keluarga. Anak menentang, suami menentang, isteri menentang. Ada suami-suami dah kahwin 23 tahun. Daripada kahwin yang pertama minta isteri pakai tudung. Tuan-tuan, pakai tudung, tuan-tuan. Alah, tutup aurat, tuan-tuan. Sampai sekarang tak berjaya, tuan-tuan. Suami tak berjaya. Mak dah komen, bapa mentua dah komen. Tapi tak juga pakai tudung, tuan-tuan. Nah, ini kalau tuan-tuan dengan sukar, ada kesukaran di bidang itu, hubungi saya, hubungi teman-teman di Yayasan Sabah. Kita boleh bantu, tuan-tuan. Cara nak bantu macam mana? Tuan-tuan hubungi kami, tuan-tuan. Kami akan cerita dengan tuan-tuan macam mana. Percuma, tuan-tuan. Hanya tuan-tuan diminta sikitlah. Tuan-tuan dermalah, sumbanglah, tuan-tuan. Apa yang kita buat itu untuk Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan buku, jangan lupa tuan-tuan, buku-buku ni.
Buku-buku 3 serangkai tu. Jangan lupa tuan-tuan buku 3 serangkai tu. Itulah yang saya tulis tuan-tuan. Itulah yang saya tulis tuan-tuan. Itulah kalau saya mati tuan-tuan. Kalau saya mati dalam setahun 2 ni atau sebulan 2 ni. Saya mati. Itulah yang bercakap di hadapan Allah. Selamatkan Nur Hasan Ali ni. Dia tulis wahai Allah. Dia minta orang baca wahai Allah. Dia minta menuliskan tentang kebaikan-kebaikan insan di permukaan bumi. Baik kepada Allah, baik kepada Rasul, baik kepada mak, baik kepada ayah. Itulah tulisan yang ditinggalkan, legasi Hasan Ali. Mampunkan dia wahai Allah, lorongkan dia ke syurga wahai Allah. Saya harap itulah tuan-tuan. Itulah yang saya harapkan. Dapatkan 3 buku tu tuan-tuan. Dalam bentuk printed book boleh dapat, dalam bentuk e-book pun tuan-tuan boleh dapatkan tuan-tuan. Printed pun boleh, e-book pun boleh tuan-tuan dapatkan. 3 buku yang bagi 3 serangkai. Dapatkan 3 serangkai itu. Simpan, baca. Baca dalam keluarga tuan-tuan. Baca dalam keluarga. 3 buku serangkai itu. InsyaAllah Ustaz, sebagai mengakhirkan Ustaz, saya nak minta Ustaz respon sikit Ustaz, tentang hal mengenai dosa dan pahala. Kita sambung lagi tuan-tuan. Dosa dan pahala ni, saya rasa bidangnya tuan-tuan sangat luas. Sangat luas. Tuan-tuan kalau buka buku tuan-tuan, ada yang cerita pahala aja beberapa bab, ada yang cerita dosa beberapa bab. Ada yang buku cerita pahala saja. Pahala tuan-tuan. 50 pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahala utama. Itu tajuk buku. Ada dosa tuan-tuan. Oh, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, punya pembincangannya punya luas tuan-tuan dan puan. Kita ni baru sikit aja. Jadi sebab itu tuan-tuan, daripada setiap hari macam ni tuan-tuan, hari Khamis macam ni pagi pukul 7, saya bersama dengan Ustaz Muhammad Azri Abbas akan terus membincangkan tajuk persoalan dosa dan pahala. Akhirnya Ustaz, tentang dosa dan pahala ni Ustaz, kita kata tadi tentang akan dihisap sebesar zarah dan sebagainya. Agaknya Ustaz, apa yang menyebabkan, apa dia yang menolak kita ke depan ni? Hasan, buatlah Hasan, buatlah Hasan, buatlah Hasan, buatlah pahala. Apa agaknya yang menjadi tolakan ulung, tolakan yang pertama dan utama yang menyebabkan tergerak hati untuk melakukan sesuatu yang namanya berpahala itu. Dan apa pula, tuan-tuan, tolakan-tolakan dan tarikan-tarikan yang menyebabkan kita berhenti melakukan dosa-dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz? Apa dia faktor-faktor penolak penariknya yang kita dapat melakukan pahala dan tuan-tuan menggugurkan dosa-dosa kita? Sila Ustaz. Baiklah, untuk mendorong seorang itu melakukan kebaikan ataupun perkara-perkara yang berpahala ni, kita kena faham tentang apa yang Nabi buat. Yang Nabi buat, kita lihat Nabi berjaya melahirkan satu generasi yang memang Masya Allah, dia adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah tu sebenarnya adalah ayat yang Allah turunkan sebagai declaration kepada para sahabat. Itu gelaran untuk para sahabat. Kadang-kadang kita guna ayat itu untuk kita. Sebenarnya boleh, tak salah untuk bagi motivasi. Tapi sebenarnya itu untuk para sahabat yang telah berjaya melakukan kebaikan yang Allah suruh dan meninggalkan larangan yang Allah perintahkan. Tapi kita tengok macam mana sahabat-sahabat ni yang dulu suka bunuh anak perempuan, suka merompak, rampas harta orang, berzina. Macam mana satu bangsa yang begitu kasar, keras, dia boleh berpusing jadi satu bangsa yang buat baik sampaikan hari ini catatan kebaikan itu dicatat oleh sejarah, sama ada sejarah barat maupun sejarah orang Islam. Macam mana boleh jadi itu? Dia satu benda yang miracle sebenarnya. Jadi kalau kita tengok teliti sejarah itu, dia bukan berlaku macam magic. Walaupun Rasulullah ada mukjizat, tapi dia berlaku bukan macam magic. Dia berlaku memerlukan proses yang mengambil masa sekian tahun. Sekitar dalam 13 tahun. Sebab tu kalau kita baca sejarah, sirah Nabi SAW, kita akan nampak di situ ada 2 fasa. Satu fasa 13 tahun, Nabi berjuang kat Mekah. Dan satu lagi fasa Nabi berjuang di Madinah selama 10 tahun. Dalam fasa pertama 13 tahun itu yang sepatut dan sewajibnya kita seluruh umat Muhammad ni belajar. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi tegakkan? Nabi waktu 13 tahun, waktu duduk di Mekah, waktu dicincang oleh orang jahiliah, Nabi fokus untuk mengajar para sahabat mengenali Allah sehingga jatuh cinta dengan Allah. Jadi faktor seorang tu dia nak buat benda baik, benda berpahala ni sebenarnya faktor cinta. Faktor cinta. Cintalah adalah dorongan terkuat. Walaupun orang tu dalam keadaan terseksa, walaupun orang tu dalam keadaan tidak ada duit dan sebagainya, dia mampu untuk buat kebaikan sebab faktor cinta.
Sebab tu kita tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia takkan boleh diam diri bersedekah walaupun dengan sebelah tamar. Subhanallah. Sayyidina Aisyah ni dia punya watak dia, Datuk, dalam bersedekah, kata Sayyidina Abdullah bin Zubair, dia punya fi'il, kebiasaan dia, dia suka kumpulkan barang-barang ini dapat, kemudian dia lambak. Ni ambil sedekah. Maknanya cara tu pun boleh. Katalah macam kita jumpa, kita nak infak kat Anjung, kompleks Anjung Husnul Khatimah, ada orang bagi kita rezeki ni 1,000, 10,000, kita kumpul sekali 100,000 bagi terus kompleks Anjung Husnul Khatimah. Boleh. Tapi kalau satu lagi, semacam Sayyidatina Asma, adik kepada Sayyidina Aisyah, dia setiap kali orang bagi dia rezeki, Allah bagi rezeki, dia akan bagi. Sampai tak ada apa. Itu pun boleh. Jadi maknanya apa yang mendorong mereka buat baik? Sebenarnya cinta kepada Allah. Dan apa pula yang mendorong seorang tu tega untuk melakukan kejahatan? Kerana tidak ada takut dalam hati mereka kepada Allah. Kalau kita tengok daripada peringkat manusia yang tertinggi, pertengahan bawah, kalau kita nampak di situ ada berlaku kemaksiatan yang kadang-kadang tak logik mereka lakukan, tak payah pening-pening fikir kenapa punca itu terjadi. Itu berpunca daripada kerana tidak takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah ni juga bukan magic. Dia perlu diproses dan melakukan proses-proses mujahadah untuk dapat benda tu bertapak di hati. Jadi di sini saya nak mengakhiri dah untuk tentang yang kita bincang hari ini tentang surah Az-Zalzalah, tentang dosa yang paling kecil sebesar atom dan juga pahala yang sebesar atom itu dikira oleh Allah. Ada satu kisah yang sangat menarik. Bagi saya kisah ni menakjubkan. Ada seorang ulama ahli tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbari. Beliau ini seorang ulama sufi yang terkenal dalam kitab-kitab yang macam Datuk sebut tadi tentang selawat. Beliau ada ceritakan tentang keagungan selawat. Antaranya dia pernah ceritakan selawat ini disebut oleh para malaikat di syurga. Setiap kali malaikat berselawat, syurga punya keluasan akan bertambah. Dia takkan berhenti selagi malaikat tak berselawat. Itu panjang ceritanya pasal selawat. Tapi nak cerita tentang kaitan tentang topik kita pada pagi ini. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbari ni, satu hari, dia ni seorang abid, seorang ulama, seorang sufi, seorang yang Masya Allah berakhlak, beradab, beribadah. Malaikat tengok dekat Lauh Mahfuz, nampak nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbari ni adalah seorang ahli neraka. Seorang ahli neraka. Jadi disebabkan terlampau kesian, tengok dia ni seorang yang taat, dia pun turun. Malaikat boleh turun menjelma jadi orang. Jadi bila turun, dia pun habaq dekat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbari. Dia kata, wahai Syekh Abdul Aziz, aku tengok ni, kau ni seorang hamba yang sangat baik. Tekun beribadah, taat dengan Allah. Tapi aku sedih sebab aku telah diberitahu bahawa engkau ni adalah ahli neraka. Jadi kalau kita dibagi tahu macam tu, agak-agak apa respon kita? Mungkin kita dapat tengok muka orang lepas tu kita sepak terus. Orang asam cakap aku ahli neraka kan. Punya penat aku tonggek-tonggek semayang macam patuk ayam. Kan? Dahi bengkak-bengkak sembah Allah ni, kau kata ahli neraka. Tapi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbari, dia merespon sebaliknya. Dia senyum dengan penuh ketenangan yang terpancar di wajahnya. Dia kata, tak apalah wahai sahabat. Kalau itu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz, aku ni ahli neraka, itu bukan urusan aku. Itu adalah urusan Allah. Sedangkan aku sebagai hamba, makhluk, tugas aku adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dia kata, tugas aku ni beribadah. Aku tak ada fikir lain, kerja aku ibadah, cari redha dia. Tapi kalau redha tu ada neraka, aku ikut. Tak kisah, itu bukan kerja aku. Kemudian malaikat pun balik. Balik, satu hari malaikat turun lagi, bagi satu perkhabaran. Dia kata kepada Syekh Abdul Aziz, wah Syekh Abdul Aziz, aku dapat ada cerita baru ni. Yang ni busyra, berita gembira. Apa dia? Aku nampak nama engkau dah bertukar jadi ahli syurga. Apa respon Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbari? Adakah dia gelak, dia ketawa, dia seronok, dia happy melompat macam kita? Tak. Tapi dia tenang lagi dengan penuh senyum, dia kata, wahai Tuan, kan, sebenarnya seperti apa yang aku kata pada engkau, aku tidak ada kaitan dengan syurga dan neraka. Itu bukan urusan aku. Bahkan aku akan tetap terus beribadah kepada Allah untuk redha dia walaupun aku jadi ahli neraka. Kemudian dia tanyalah kepada malaikat tadi, apa yang menyebabkan nama aku bertukar daripada ahli neraka kepada ahli syurga? Jadi kata malaikat tadi, engkau bertukar daripada ahli neraka kepada ahli syurga adalah sebab engkau adalah orang yang ikhlas. Subhanallah, ikhlas. Ikhlas ni penentu kepada seorang tu ke neraka atau ke syurga. Bukan banyaknya amal ibadah yang dilakukan. Kemudian ditanya pula oleh Syekh Abdul Aziz, kalau macam itu apa penyebab aku tadi jadi ahli neraka?
Yang ni best. Yang part ni memang best. Saya rasa part ni memang kepakaran daripada Datuk Hasan Ali, Datuk Dr. Hasan Ali. Dia kata apa? Dia kata dulu masa kau kecil tu mungkin waktu dia dah balik. Mak kau pernah datang untuk masuk ke bilik kau. Cerita ni. Waktu itu kau mendengar tapak kaki, hayunan tapak kaki ibumu. Mungkin waktu tu orang duduk dekat kayu, kita tak tahu. Lantai tu dia berbunyi kaki mak dia. Mungkin cara mak dia bertapak beza dengan bapak dia. Kan? Jadi dia boleh kenal itu mak dia. Mak dia ni kalau datang mesti ada benda besar lah kena buat. Jadi waktu itu dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Dia tahu tu mak dia datang. Sebab mak dia nak suruh pergi kedai beli barang. Jadi punyalah dia nak cilok kat situ, dia pura-pura tidur dan akhirnya tak jadi. Rupa-rupanya benda itu dikira sebagai dosa yang menyebabkan nama dia masuk ke dalam ahli neraka. Subhanallah. Sesuai dengan ayat yang Datuk bacakan pada awal tadi. Jadi selepas Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi ni tahu kisah ni, bermula daripada hari itu sampailah dia wafat meninggal dunia, dikisahkan oleh riwayat orang saleh, dia tidak akan bagi kuliah ceramah melainkan cerita tentang birrul walidain. Cerita betapa besarnya pahala berkhidmat dengan mak bapak. Dosa besar ada dua dalam sebuah hadis menyebutkan. Pertama, syirik kepada Allah. Kedua, berlaku derhaka pada ibu bapa. Jadi ini yang ditekankan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi kepada umat waktu itu sampai beliau meninggal dunia. Kalau dulu kita ada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi yang menekankan soal ibu bapa, hari ini kita ada Datuk Dr. Hasan Ali untuk menekankan isu ini. Jadi di situ Datuk saya punya pengakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ampun maaf zahir dan batin. Masya-Allah tuan-tuan. Kita kena lahirkan Syekh Al-Dabawi ni. Dia ada bawi 1, ada bawi 2, ada bawi 3. Tapi tuan-tuan, ada bawi 1 dah ada dah tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan umpan, saya nak baca banyak ni. Tapi satu komen daripada Saiful Rais Syekh Salim. Saya kenal ni sahabat tuan-tuan. Ni sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Tak berhenti-henti menonton tuan-tuan. Tak berhenti-henti bagi komen. Ini setiap satu perkataan komen ni tuan-tuan. Yang lahir daripada hati yang ikhlas. InsyaAllah. Entah-entah komen inilah. Yang lain Allah tak terima ibadatnya. Komen yang ini, satu perkataan tu terbukanya pintu syurga buat dia tuan-tuan. Amin. Amin. Apa Syekh Saiful Rais Syekh Salim kata? Orang yang telah bertaubat itu apabila mengenangkan dosa-dosanya yang dilakukan, ia akan menjadi penyebab untuk dia terpelihara daripada sifat takabur, ujub dan penyakit-penyakit hati yang lain. Begitu juga perbuatan taubat itu akan menjadi baja untuk tanaman-tanaman amalan-amalan kebaikannya. Ada orang yang dengan sebab sesuatu amalannya, dia maju sehingga mencapai makam yang tinggi disebabkan penyesalannya itu terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga kan dosa-dosa tersebut ditukarkan dengan kebaikan. Mengenai perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70. Mereka lah orang-orang yang ditukarkan oleh Allah keburukan mereka dengan kebaikan. Masya Allah tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan insya-Allah ramai lagi tuan-tuan. Saya tak dapat baca semuanya tuan-tuan. Teman-teman kita ni masya-Allah Arif Rakib Hassan. Kemudian tu kita ada tuan-tuan Kak Yah Jarang. Memang yang biasalah. Salmiah Mahnum. Samliah Mahnum. Dia seronok dengan tadabbur surah Al-Zalzalah tadi. Kemudian tu kita ada Nur Baharin. Tak apa, menziarah sahabat-sahabat yang baik. Mendapat pahala semua tu benda yang baik, dia kata. Kemudian tu Ummul Fatihah, Masya Allah. Maimunah, Masya Allah. Kemudian tu Fitrah Ahmad. Kemudian tu tuan-tuan Rohayah Amisha. Ekosistem. Ilmu baru bagi saya ni. Terima kasih Ustaz. Allah, ekosistem ni lebih kurang tuan-tuan. Dia punya bahasa je lah tuan-tuan. Lebih kurang persekitaran lah tuan-tuan. Persekitaran tu. Ekosistem tu persekitaran umum yang kita lalui dalam kehidupan kita. Persekitaran keluarga, persekitaran masyarakat yang lebih besar, persekitaran umum. Itu dia tuan-tuan dan puan ya. Masya Allah. Kemudian Nur Bahrin, Ajid Manan. Terima kasih dia kata. Kemudian tu tuan-tuan dan puan, Nur Hayati ni memanglah Masya Allah. Gani Kirong. Alhamdulillah. Gani Kirong ni, gaya-gaya ni macam orang Sabah ni. Nama-nama tu boleh teka-teka sikit lah. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita ada
Siti Nur Jaafar terdidik, Masya Allah. Siti Nur Jaafar, Allah akan buat sesuatu yang Allah akan tidak akan berbuat sesuatu yang sia-sia. Kemudian tuan-tuan, kita ada Hayati Hashim. Kita ada tuan-tuan, kemudian tu Hamidah Ismail ni memanglah tuan-tuan dan puan, ini kita punya tiang-tiang seri kita ni. Tiang-tiang seri kita tuan-tuan. Kemudian kita ada siapa lagi? Nak bari Kak Ya Jarang, kemudian tu kita ada Kak Ya. Ini semua tuan-tuan dan puan. Syukur selalu. Kita ada syukur selalu. Kita ada syukur selalu. Macam-macam ni tuan-tuan. Kita ada kemudian kita ada Khadijah Atan. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk dan Ustaz atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Terbaik. Terbaik tu tuan-tuan, dia buat bold, huruf merah, terbaik. Kemudian tu thank you daripada Ibnu Bahrin, Ibnu Abdil Hasan, Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nur Jaafar, cintakan Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Nas Johorian, Masya Allah, ini pun tak berhenti tuan-tuan bersama dengan kita, alhamdulillah. Kemudian kita ada kemudian Zainal Abidin Putih Ismail, love Allah and Rasulullah, everlasting love. Kemudian tu Siti Nur Jaafar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, alhamdulillah. Kemudian terus tuan-tuan dan puan ya, Mustafa Pangah nakkan keredaan, keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Melati Kasim, Masya Allah, kata Melati Kasim. Kemudian tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada Siti Nur Jaafar, Mansur Mat Rejab, Wang Jawa, kita ada Wang Jawa, Mansur Mat Rejab. Mansur ni mungkin ini keturunan sebelah-belah teman-teman kita di Indonesia lah agaknya, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan ya, Allah berikan kekuatan kepada kita, perkataan kepada tuan-tuan. Pagi ni tuan-tuan, kalau misalnya dosa dan pahala ni kita tak terfikir nak tengok, tak terfikir nak bersama, saya tak tahu apa fikir kita lagi. Apa lagi yang nak disumbang tuan-tuan? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan boleh cadang tajuk dekat saya. Tulis kepada saya, call saya, telefon saya, tuan-tuan message saya, tuan-tuan. Tuan-tuan PM saya, tak ada masalah. Tuan-tuan cadangkan tajuk, insya-Allah kita akan bincang bersama dengan Ustaz Nazri. Tapi tajuk dosa dan pahala ni akan berterusan lagi. Mungkin tuan-tuan boleh selit-selitkan tajuk yang lain, tuan-tuan, yang ada kaitannya. Tetapi tajuk-tajuk itu semuanya mestilah mengarah kepada hidup bersama Islam dan mati bersama Islam, insya-Allah. Akhirnya tuan-tuan, jangan lupa. Yang pertama tadi sijil wakaf tunai, RM10, RM50 dan RM100. Saya nak tuan-tuan, para penonton ribuan yang menyaksikan ini jadi wakil tuan-tuan. Kita postkan kepada tuan-tuan. Buku yang RM10 itu ada 50 keping, yang RM50 ada 50 keping, RM100 ada 50 keping. Sebarkanlah kepada teman-teman dan sahabat-sahabat tuan-tuan. Inilah tuan-tuan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Inilah dia tuan-tuan. Bukan sebesar zarah lagi. Tuan-tuan edarkan pada teman. RM10, RM50. Bukan sebesar zarah, tuan-tuan. Ini sebesar gunung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang diberikan kepada tuan-tuan nanti, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan, kita punya webinar. Jangan lupa, tuan-tuan. Webinar 2 akan berlaku pada 28 hari bulan 8 ini. Tajuknya ialah Husnul Khatimah. Tuan-tuan, impian setiap Muslim. Percuma, tuan-tuan, percuma. Daftar sekarang, kita nak 500 orang saja. Sebab kita punya aplikasi ni boleh ambil 500 orang saja. Tak boleh lebih daripada itu, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa buku-buku 3 serangkai. Buku 3 serangkai itu, tuan-tuan, dapatkan, tuan-tuan. Jadikan buku rujukan, tiap-tiap rumah kena ada, tuan-tuan, tiap-tiap pejabat kena ada, tiap-tiap kilang kena ada, tiap-tiap surau kena ada, tiap-tiap masjid kena ada. Dapatkan buku-buku ini, tuan-tuan, insya-Allah. Jualan buku ini semuanya, hampir semuanya dimasukkan dalam tabung dana pembinaan Kompleks Anjur Husnul Khatimah yang akan belanja dalam 10-20 dalam 15 ke 20 juta itu, insya-Allah. Jadi kemudian yang berikutnya kita punya Telegram. Tolong tuan-tuan, Telegram kat kita. Pagi ni tuan-tuan akan tengok cerita. Apa cerita? Tuan-tuan buka saja selepas pukul 9 nanti.
ada cerita baru dalam Telegram. Qurannya ayat yang baru, hadisnya hadis yang baru, kata-kata ulama kata yang baru. Tuan-tuan nampak syair-syair yang baru mengenai Islam, kata-kata hikmat yang baru dan sebagainya. Dan video-video, kalau ada video-video yang baru, doa-doa yang baru, wirid-wirid yang baru, tuan-tuan boleh dapat dalam Telegram ini, insya-Allah. Join tuan-tuan Telegram dengan pergilah kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah yang lain saya katakan macam usrah keluarga. Tuan-tuan ada masalah keluarga, apa saja masalah. Masalah dengan anak-anak, masalah dengan suami, masalah dengan isteri, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, masalah nak memasukkan jiwa agama, roh agama. Rumah kita tuan-tuan memang gersang, katakanlah, minta maaf tuan-tuan, rumah kita gersang dengan agama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bolehlah hubungi saya terus, insya-Allah. Nombor telefon pun ada dari situ, kita boleh bincang. Kita boleh percuma lah tuan-tuan, percuma. Inilah usaha dakwah. Yayasan Sabah ni, saya daripada Yayasan Kebajikan begitu, kita adalah yayasan dakwah. Kita buat dakwah tuan-tuan, kita buat dakwah insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya. Terima kasih kepada Ustaz Nazri, terima kasih kepada para penonton. Saya harap tuan-tuan para penonton yang dah bersama kita 1 tahun 8 bulan tuan-tuan. 1 tahun 8 bulan is not a short period of time. It is quite a long period of time for people who have got that consistency, persistent itu Allah sajalah yang balas tuan-tuan ibadah yang tuan-tuan lakukan kepada kami ini, insya-Allah. Ada baiknya mudah-mudahan tuan-tuan dan puan tuan-tuan doakan kami sihat, saya sihat, ustaz-ustaz sihat, doktor-doktor, profesor-profesor yang bersama dengan kita sihat tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan, malam ini pukul 9 suku, siapa dia tuan-tuan? Ustazah Muzayyanah Hamdullah. Masya Allah. Ustazah Muzayyanah ni, tuan-tuan, she is the darling of everyone. Dalam TV-nya, dalam radionya, dalam tulisan-tulisannya, dalam seminar-seminarnya, dalam buku-bukunya, sebagai aktivis, sebagai orang sebagai pendakwah, sebagai ilmuwan, Ustazah Muzayyanah Hamdullah. Dan seorang lagi tuan-tuan, Dr. Izwan Muhammad Yusuf. Dr. Izwan berganding dengan Ustazah Muzayyanah malam ni. Tuan-tuan dan puan, malam ni kita cerita lagi tuan-tuan. Tajuk yang sangat menarik. Besok pagi hari Jumaat tuan-tuan, pagi-pagi pukul 7 dengan Ustaz Ernest Senegal. Ustaz Ernest Senegal. Dia kalau baca Quran nangis tuan-tuan. Nangis dia baca Quran. Baca hadis nangis dia tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Kemudian malamnya, besok malam, jangan lupa tuan-tuan. Besok malam, Masya Allah tuan-tuan. Special tuan-tuan. Ada satu manusia tuan-tuan dan puan berhijrah. Tuan-tuan, cerita hijrah daripada suatu kawasan X kepada kawasan Y. Bukan hijrah fizikal, tapi hijrah kerohanian tuan-tuan. InsyaAllah yang hebat ceritanya. Daripada manusia X kepada manusia Y tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan bersama-sama besok malam tuan-tuan. Besok malam. Jadi kita bersama-sama dengan insyaAllah seorang yang bersama-sama dengan kita akan bincang. Yang itu pada tuan-tuan hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat malam Sabtu insya-Allah kita bersama dengan beliau tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi saya akan umumkan nanti namanya bila sampai masanya nanti tuan-tuan. Tapi hebat tuan-tuan. Saya harap ini cerita hijrah. Macam mana orang berhijrah tuan-tuan. Macam mana hidayah. Inilah hidayah. That is the working of hidayah. The dynamics of ibadah. Dynamism of ibadah tuan-tuan. Of hidayah. Dynamism of hidayah. Jadi tuan-tuan dengarlah tuan-tuan. Itu besok malam. Malam ini kita bersama dengan Ustazah Muzayyanah dengan Ustaz Dr. Izwan Muhammad Yusuf. Dan malam besok tuan-tuan dan puan malam besok kita bersama dengan hari Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad tuan-tuan. Sabtu malam Ahad ni malam tuan-tuan bersama dengan seorang profesor doktor daripada Singapura. Digandingkan dengan Dr. Rahimi Saad daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya bergabung tuan-tuan. Bergabung dengan Masya Allah seorang doktor tuan-tuan dan puan daripada Singapura. Hebat tuan-tuan. Sangat hebat tuan-tuan. Dia punya resume dia tuan-tuan dekat 5 muka surat resume dia. 5 muka surat resume dia tuan-tuan. Bukan dia ujub, bukan dia riak. Tapi itulah yang dilakukan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan kita akan berjumpa dengan doktor ini daripada Singapura. Ada PhD tuan-tuan daripada Singapura. Masih berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan di Singapura insya-Allah. Bersama dengan kita. Lusa malam tuan-tuan insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.